ayat 19 surah Ad-Dukhan, wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum, dan janganlah kamu jadi sombong. Ta'lu meninggikan diri, sombonglah. Jangan kamu jadi sombong kepada Allah, terhadap Allah. Inni atikum, sungguhnya aku membawa kepada kamu bisultanin mubin, membawa kuasa, mukjizat, ilmu yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tab'ahu wa lah. Nawayna ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnal khatimah 'inda al-maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Di kesempatan ini kita terus sambung bacaan, tuan-tuan. Bacaan Quran. Tuan-tuan yang boleh ambil mushaf, boleh jadikan rujukan bacaan kita. Muka surat 497. Muka surat 497. Ya. Surah Ad-Dukhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض
وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبعه والاه إلى يوم الدين ما بعد. Ayat 19 surah Ad-Dukhan, wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum, dan janganlah kamu jadi sombong. Ta'lu meninggikan diri, sombonglah. Jangan kamu jadi sombong kepada Allah, terhadap Allah. Inni atikum, sungguhnya aku membawa kepada kamu bisultanin mubin, membawa kuasa, mukjizat, ilmu yang jelas. Ini kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Cerita ni sambung daripada ayat sebelum lah, tentang Allah datangkan contoh contoh orang yang beriman dan tak beriman. Yang pertamanya, yang tak beriman itu akan dimusnahkan, contoh Fir'aun. Dan Nabi yang diutuskan zamannya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ni antara dialog Nabi Musa bila berdebat dengan Fir'aun, yang mana Fir'aun kata, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Sebelum itu Allah Ta'ala sebut, kami telah uji orang-orang sebelum kamu dengan contohnya kaum Fir'aun, waja'ahum rasulun karim, iaitu didatangkan kepada mereka rasul yang mulia. An addu ilayya ibadallah, mereka berikanlah kepadaku wahai hamba Allah apa yang menandakan kamu sebagai kerasulan, sungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah. Jadi Fir'aun debat. Dan Fir'aun kata, bawa mai tengok tanda engkau rasul. Kalau engkau betul amanah, maka Nabi Musa kata, jangan sombong. Aku ni ada betul kuasa, mandat sebagai seorang rasul daripada Allah Ta'ala.
Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, dan sungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu. Maksudnya Tuhanku, Tuhan kamu, iaitu Allah yang Maha Esa. Antarjumun, berlindung daripada azabnya. Antara bentuk azabnya antarjumun, iaitu kena rejam dengan azab daripada langit. Rejam ni maksudnya turunnya bencana daripada atas ke bawah. Mungkin batu, mungkin hujan api, mungkin petir, mungkin ribut, mungkin dan sebagainya. Minta lindung. Kau jangan sombong. Jadi orang yang sombong ni pasti Allah akan balas dengan bentuk bencana dan azab. Itu umat dulu. Pastikan kena. Sombong apa? Sombong menolak ajaran Nabi. Sombong bila menolak ajaran Nabi, itulah satu kesombongan. Kerana sombong kita sebut dalam bahasa Arab takabbur ataupun ta'ali. Ta'ali meninggikan diri, akulah hebat. Ada dua sifat yang dikira sebagai sombong. Kalau dia menolak, satu, menolak kebenaran. Tak mau terima Islam, tak mau terima Quran, tak mau terima hadis Nabi, tak mau terima ajaran Allah, sombong. Walaupun dia jalan baik, gayanya tawaduk, tapi bila tak mau menerima kebenaran ajaran Allah, itu tanda dia sombong. Yang kedua, kalau memandang dia lebih hebat, orang lain semua hina. Orang tak ikut dia, hina. Mandang kaum Nabi Musa, hina Fir'aun. Yalah, walaupun dalam hati dia nampak kehebatan Nabi Musa, tapi mulut dia tetap bantah lawan. Dia adalah orang yang sombong. Kerana orang yang sombong, Allah kata, Nabi Musa kata, akan datang bencana daripada langit. Maksud daripada Allah Ta'ala. Akan datang azab daripada Allah. Cuma kita umat Nabi Muhammad SAW, istimewanya umat Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin, Allah tak buat sistem macam sistem dulu. Sistem dulu lawan Nabi, Nabi dah resah dah, tak boleh nak tahan, Allah turun bencana, habis semua orang yang tak beriman. Semua sistem para Nabi lalu, Nabi Nuh, banjir, habis. Yang selamat atas kapal, beriman dengan Nabi Nuh. Hud, Nabi Hud AS, kaum Ad, menentang, akhirnya datang taufan, habis, hancur semua. Yang selamat, orang beriman dengan Nabi Hud. Saleh, Samud, kaum Samud, begitu juga bencana, habis. Yang tak beriman, lawan, habis. Tapi umat Nabi Muhammad, semua Nabi lah. Sampai kaum Lut, kaum Ibrahim, Nabi Ibrahim, iaitu Namrud dan sebagainya. Nabi Musa, Fir'aun, contoh. Dan juga Bani Israel yang mempermainkan syariat Nabi Musa, dikenakan wabak ta'un dan sebagainya. Jadi, itu sistem Allah, disebut sebagai sunnatullah. Cara Allah respon balik kepada keingkaran orang-orang yang ingkar lawan Nabi. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi tak nak macam tu. Nabi Muhammad kita tak nak. Kalau nak ikut, layak ada Allah turun bencana balak di Taif. Layak ada Allah turun balak bencana di Mekah. Orang kafir menentang Nabi, mati habis dah kena bencana. Tapi Nabi kata, Nabi tetap minta, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolonglah bagi hidayah pada orang Taif ni. Dia orang ni tak faham kebenaran Islam. Belum faham. Jangan musnah, jangan turun bencana. Allah tahan. Sehingga dikatakan, kerana rahmatnya Nabi Muhammad, Allah tak guna sistem dulu, cuma sistem baru. Walaupun dia menentang Nabi, dia menentang Quran, dia hina Nabi, hina agama Allah, hina nama Allah, tetap dia boleh hidup senang, lenang. Tetap dia boleh hidup makan minum. Dia hidup dengan kemewahannya. Sampai mati baru kena azab. Allah bagi peluang. Sebab tu kita tengok, mau bakar Quran ke, pijak Quran ke, hina Quran, tak kena pun balak gedebuk ke dia. Mungkin kenalah dia sakit sikit, bencana sikit-sikit. Tapi tak kenalah balak macam Allah turun sekali, semua kena. Itu kerana rahmat, kasih sayang Allah pada Nabi, kerana Nabi juga sayang pada umat dia. Walaupun yang menentang pun, bagi peluang sampai dia mati. Mati baru azab. Belum mati, jangan azab lagi, biarlah. Kok ada peluang dia dapat hidayah. Tapi sistem dulu, Nabi Musa kata, jangan sombong, aku takut minta lindung pada Allah, supaya Allah tak turun bencana azab antarjumun. Kalau sombong, kenalah yang tu. Betul, kena pada Fir'aun, azabnya. Qarun, azabnya Qarun, kena telan bumi. Begitulah yang lain-lain. Wa illam tu'minu li fa'tazilun, kalau kamu tak nak terima ajaranku pun, tak nak beriman pada aku pun, fa'tazilun, kamu tinggal sudahlah, jangan duk hina aku.
Jangan lawan. Kamu duduk diam, tak terima, duduk diam je lah. Jangan menentang. Kan? Jangan ganggu aku. Jangan sakiti aku. Wah, Nabi Musa mulanya minta macam tu. Sehingga akhirnya Nabi Musa minta supaya kena bencana juga. Pada awalnya dia kata, engkau duduk diam tak apa. Tapi contoh Qarun yang saya cerita di sini. Bismillah. Qarun, dia adalah pengikut Nabi Musa. Orang yang dikadirkan oleh Nabi Musa nak jadi anak murid yang pendakwah. Tapi akhirnya Qarun dapat kekayaan, dia mula tinggal Nabi Musa. Dia sepupu Nabi Musa. Bapak dia dengan bapak Nabi Musa dua beradik. Qarun ni. Bani Israel juga. Tapi akhirnya dia menentang Nabi Musa. Dia menentang dengan cara tak nak terima. Tak ikut dah ajaran Musa ni. Tak mau ikut dah. Sebab dia kaya, duit banyak. Buat apa ikut Musa? Mungkin Musa nak pau aku, nak ambil duit aku. Tak nak tinggal Musa. Musa ajak ajaran macam mana pun dia tak nak ikut. Akhirnya dia nampak Musa ni masih kuat ni. Kan? Maka dia cari jalan nak musnahkan Musa. Dengan cara dia buat fitnah, upah seorang perempuan pelacur supaya berzina dengan goda Nabi Musa. Upah yang banyak. Upah yang banyak. Tapi perempuan tu kata, macam mana aku nak guna Musa? Musa takkan boleh dekat lah. Dia tak boleh dekat dengan Musa. Maka dia kata, dah aku bagi upah sekali lagi, engkau mengaku je kata dah berzina. Mengaku cukup lah. Orang kan tahu pun. Maksudnya buat fitnah. Viralkan, ni aku dah berzina dengan Musa, aku dah berzina. Dia pun buat macam tu. Maka Musa dengar terkejut, macam mana ni perempuan ni boleh mengaku, aku tak pernah sentuh, tak pernah tengok pun. Maka tahu ceritanya, upah daripada Qarun. Barulah Musa marah, geram, dan Musa doa pada Allah nak musnahkan Qarun. Sedang Qarun menentang lama dah, tapi Nabi Musa diam. Tapi kerana dia buat fitnah sampai tahap macam tu, Nabi Musa doa. Maka Allah kata, ya Musa, aku dah izinkan pada bumi untuk dengar patuh cakap engkau. Kau perintahlah bumi itu buat macam mana. Nak bagi bumi terlangkung ke, nak bumi terbang ke macam mana ke, engkau perintah je. Aku dah izinkan bumi dengar cakap engkau. Maka tu dia suruh telan. Ini yang Nabi sebut, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Takutilah kamu, hindarilah kamu daripada sifat syuh. Syuh ni apa tuan-tuan? Boleh kita guna bahasa kedekut, bakhil, kikir. Mana satu betul? Semua betul lah. Syuh ni. Lebih. Syuh ni beza sikit dengan bakhil. Bakhil ni kadang-kadang dia kedekut duit, dia sayang duit, belanja pun sikit-sikit. Tapi syuh ni kadang-kadang dia pemurah dalam hal maksiat, tapi kedekut dalam hal kebaikan. Dalam hal maksiat dia boleh bagi. Contoh, Nabi kata sifat syuh lah yang menyebabkan orang dulu ramai yang kena bala Allah, kena musnah binasa. Kenapa? Harta banyak. Contoh Qarun, dia sanggup upah perempuan tu banyak harta demi misi nak jatuhkan Musa. Tengok bab tu dia tak kedekut, dia upah banyak. Upah untuk maksiat, tak kedekut. Tapi untuk Musa, dia kedekut. Dia tak nak bagi kat Musa, tak nak tolong Musa, tak nak sumbangan pada Musa. Contoh kita lah tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang bab nak belanja kawan-kawan satu klik. Orang ni bos tu bos ni belanja. Pasal apa? Nak bagi dia happy, dapatlah kontrak. Belanja yang maksiat pun tak apalah. Belanjalah perempuan ke, bagi dia hotel ke, bagi dia apa semua, bentuk rasuah ni. Kan? Oh, tak kisah. Keluar kata ribu belanja. Tapi dengan masjid minta sumbangan, nak bina, bagi RM100, bagi RM50. Ini syuh. Penyakit ni penyakit yang memusnahkan diri dia, yang akan membinasakan diri dia dan membinasakan harta dia. Harta dia akan jadi macam Qarun, iaitu harta yang tak ada faedah akhirat. Menambah dosa lagi ada. Berapa ramai orang yang ada penyakit macam ni. Penyakit ni Nabi kata, ahlaka man kana qablakum. Penyakit ni lah punca orang dulu, zaman dulu dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Qarun, Fir'aun. Fir'aun hartawan, macam-macam kita tahulah kekayaan Fir'aun, kuasanya hebat. Tapi dia tak ada langsung sumbangan nak bantu Musa. Musa hidup dengan miskin macam tu, sedangkan Musa anak angkat dia. Dia didik daripada kecil, maksudnya dalam istana, dia jaga daripada kecil. Lepas tu adalah sumbangan bulanan ke, bagi Musa pakai baju cantik ke, kaya sikit. Tak ada. Untuk Musa, no. Tapi untuk
orang yang sokong dia, orang yang buat maksiat untuk dia, buat misi-misi jahat dia, dia bagi upah banyak. Ini penyakit syuh yang memusnahkan. Jadi jangan, Nabi kata hati-hati dengan penyakit syuh ni. Kadang kita rasa pemurah, tapi pemurah kita tak kena tempat. Belanja kita tak kena tempat. Yang sepatut kita belanja, kebajikan, kebaikan, dermawan, yang mendatangkan pahala, alamak, dia berkira-kira. Dia berkiranya kedekutnya. Kan? Nak bagi 1,000 pun menggeletak, tuan. Meletak lutut-lutut. Kan? Boleh potong, tinggal 200. Ini memang penyakit syuh yang tak lama Allah akan binasakan dia, binasakan harta dia juga. Binasa bukan dalam bentuk terbakar. Binasa bukan dalam bentuk, tenggelam macam Qarun ke. Mungkin tak macam tu. Tapi binasa manfaatnya. Harta dia tak datang pahala. Semua ke arah maksiat, dosa. Akhirat menyesal. Itu mungkin binasa dalam bentuk demikian. Jadi Nabi Musa peringatkan pada Fir'aun, wa illam tu'minu li fa'tazilun, kalau kamu tak mau ikut aku, tak terima ajaranku, duduk diam sudahlah, tinggalkan aku. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun, sampai peringkat Nabi Musa tak tahan. Mereka ancam macam-macam pada Musa. Qarun sampai peringkat mana? Sampai peringkat Nabi Fir'aun ni. Qarun kita dah cerita. Fir'aun. Peringkat dia macam mana? Sampai mulanya dia dah menentang dah. Musa diam tak doa bagi musnah lagi. Sampai peringkat dia bunuh semua. Dia salib gantung kat pokok-pokok kurma. Tukang sihir Fir'aun yang pagi datang sebagai penyokong Fir'aun, pendokong Fir'aun nak lawan Musa. Tukang sihir ni 70, sebagian riwayat kata 7,000 ataupun 70,000 orang tukang sihir dikumpul semua untuk lawan Musa seorang. Awalnya sujud pada Fir'aun. Fir'aun janji, kalau kau menang, aku bagi kedudukan yang pangkat yang tinggi dalam istana aku. Dia orang sonok. Tapi bila tengok Nabi Musa keluar mukjizat demikian, maka akhirnya sujud pada Musa pula. Tinggal Fir'aun. Akhirnya Fir'aun suruh tangkap, salib, paku kat pokok. Tambat kat pokok, salib. Paginya kafir pada Allah, petangnya mati syahid dalam Islam. Kena bunuh dengan Fir'aun. Kena bunuh dengan Fir'aun. Jadi bila dah Nabi Musa tengok habis semua orang yang beriman dengan dia kena seksa macam tu, baru Nabi Musa angkat tangan doa. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Ya Allah, dia doakan pada Tuhannya, sungguhnya mereka ini, Fir'aun dan segengnya, qaumun mujrimun, kumpulan yang sangat jahat, sangat jenayah. Ya Allah, fa asri bi ibadi. Allah bagi jawapan. Okey, engkau dah minta doa macam tu, aku turun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, semua para nabi daripada Adam, Idris, semuanya Allah peruntukkan setiap seorang nabi ada satu doa yang terus langsung mustajab. Apa nabi minta, terus dapat. Mintalah apa pun, terus satu peruntukan yang Allah tak akan tangguh-tangguh. Minta hari tu dapat. Kalau doa lain mungkin minta hari tu, bulan depan pun dapat, tahun depan pun dapat. Semua nabi dah guna peruntukan doa yang mustajab. Nuh dah guna sehingga datang banjir. Idris dan sebagainya lah. Termasuk Nabi Musa, doa kena balak-balak pada orang tadi ni. Fir'aun termasuk. Allah mustajab kan? Allah bagi jawapan, fa asri bi ibadi. Kau bawa hamba-hambaku, maksud hambaku yang beriman, yang ikut ajaran kau, lailan, pada malam ni juga keluar daripada Mesir. Innakum muttaba'un, kamu akan dihalau, dikejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi kata semua Nabi dah guna doa mustajab, kecuali aku belum guna. Maksud Nabi kita Muhammad belum guna peruntukan doa mustajab. Ditanya bila dia nak guna, aku nak simpan di akhirat nanti. Aku tak nak guna kat dunia. Nak guna di akhirat. Untuk apa nak guna di akhirat? Untuk doa, ya Allah, selamatkan umatku semua daripada neraka. Masukkan umatku semua dalam syurga. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita jaga iman, kalau kita jaga hubungan kita dengan Nabi SAW, macam mana jaga hubungan dengan Nabi? Belajar apa yang Nabi suruh, ambil tahu hadis Nabi, ilmu Nabi, ikut ajaran Nabi, dan sentiasa berhubung dengan Nabi, komunikasi dengan Nabi. Macam mana? Melalui salawat kita kepada Nabi SAW. Ini komunikasi kita dengan Nabi. Maka kalau gitulah hidup kita, insya-Allah jamin dia selamat dengan syafaat Nabi. Nabi akan guna doa tersebut untuk selamatkan umat.
Doa mustajab Nabi nak guna di akhirat. Nabi lain semua dah guna kat dunia. Allah, Masya Allah. Fa asri bi ibadi, bawa hamba aku yang beriman ni pada malam ni juga keluar daripada Mesir. Innakum mutaba'un, kamu akan dikejar oleh Firaun. Firaun dah rancang bila ada petang ni, petang dah kena lawan, mula dia orang lawan dengan apa? Tukang sihir pada peringkat awal campak tali jadi ular, Nabi Musa campak tongkat jadi ular besar, makan semua ular kecil tu. Jadi tukang sihir kata memang Nabi Musa ni bukan sihir, bukan sihir. Ilmu Nabi Musa bukan sihir. Ilmu sihir paling hebat boleh buat ular kecil-kecil besar tali ni je, besar jari je. Tak ada ilmu sihir yang hebat boleh buat ular besar tu. Besar tengkuk unta tu. Dia boleh telan semua. Ini bukan sihir. Maka mereka tahu dan mereka sujud pada Musa, tanda mereka beriman pada Musa. Sehingga Firaun tangkap bunuh dia orang. Watrukil bahra rahwan. Watrukil, dan tinggallah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah. Kerana sungguhnya mereka yang mengejarmu itu adalah tentera yang akan ditenggelamkan, iaitu Firaun. Ketika Nabi Musa keluar, Allah bagi wahyu kepadanya, ikut laluan ni menuju ke barat, ke timur ke? Timur. Jadi dia pun lalu ke sana sehinggalah sampai di depan nampak muka laut. Masuk laut, air laut merah. Belakang dah nampak kepulan asap tentera-tentera Firaun. Allah kata kau tenang. Ketuk laut tersebut. Maka dia pun ketuk sehingga terbelah 12 lorong. Maka Allah kata, lalulah, aku biarkan air ni tenang. Tenang maksudnya tak bergolak sampai kena dia orang basah, tak. Tenang, jadi beku, keras. Sehingga mereka boleh lalu dengan tenang. Selamat mereka sampai ke tebing sana, seberang sana. Firaun dan the gang ni semua masuk dah sampai pertengahan laut, yang ujung sekali dah masuk dah permulaan laut. Barulah Allah cairkan semula laut tersebut. Innahum jundum mughraqun, mereka jangan risau, mereka akan ditenggelamkan. Jadi begitulah sunnatullah. Kadang-kadang Allah turunkan bantuan dalam keadaan kita kritikal sangat. Rasa macam tak ada jalan dah, Allah bagi bantuan. Sebab tu perlu pada kesabaran, perlu pada tawakal kita pada Allah Ta'ala. Doa, angkat tangan, ya Allah tolong aku kritikal sangat ni. Begitulah kehidupan kita juga tuan-tuan. Kadang-kadang Allah nak bagi mustajab doa kita, Allah bagi kita dalam keadaan kritikal, dah terdesak sangat dah. Maka jangan kita buruk sangka dengan Allah. Ada orang waktu terdesak tu, Allah nak buka dah pintu bantuan, tapi dia kata Allah ni tak dengar doa aku. Ini Nabi kata Allah pasti akan mustajab doa kecuali orang yang mustajil, orang yang gopoh gapah dalam doa. Para sahabat tanya Rasulullah, macam mana gopoh gapah dalam doa? Iaitu orang yang cakap, ya Allah, aku dah doa banyak kali. Ataupun dia cakap dengan orang, aku dah minta pada Allah buat solat hajat, kumpul baca Yasin, minta Tok Imam doakan, tak mustajab jugalah, malas aku nak doa. Ini orang mustajil. Yang ni Allah tak mau makbul lah. Allah tak makbulkan dia. Maka kita ni lagi tak dapat, lagi berdoa. Lagi belum dapat, lagi berdoa. Lagi tak dapat, sehingga nampak tak dapat, kita masih ada sangka baik pada Allah. Katalah minta hajat, nak dapat duit peruntukan apa benda ke, kan? Tak dapat, akhir dapat keputusan confirm tak dapat. Kita kena ada baik sangka pada Allah. Macam mana baik sangka? Mungkin Allah nak bagi hikmah, ada kebaikan dalam apa yang kita tak dapat ni, adalah kebaikannya. Letak sangka tu. Jangan kata, alamak, doa macam-macam Tok Imam ni, doa Tok Imam tak mustajab lah ni, doa orang masjid tak mustajab lah ni. Jangan letak macam tu. Ini jahat pada Allah. Allah mustajab doa dalam 3 bentuk. Mungkin immediately, minta sekarang dapat. Yang kedua, minta sekarang tapi Allah tunda pada waktu yang paling cantik, paling sesuai untuk kita. Mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin lepas kita mati. Dan yang ketiga, mungkin Allah simpan di akhirat. Jangan letak buruk sangka, kenapa lah Allah tak dengar doa aku, Allah tak mustajab doa aku. Ini jahat pada Allah. Kam taraku min jannatin wa uyun. Dan berapa banyak mereka sanggup tinggalkan kebun dan mata air. Mereka tinggalkan. Kaum Nabi Musa, Bani Israel, dah jadi kampung halaman dia orang duduk dalam negara Firaun ni, negara Mesir. Asal negara mereka daripada sana, Palestin, Baitul Maqdis. Tapi mereka ditangkap, dijadi buruh kasar, hamba sahaya oleh Firaun.
Maka mereka ada kebun, adalah hasil-hasil mereka. Tapi mereka, Allah perintah suruh tinggalkan. Watrukil bahra. Kam tarakum minja. Tinggalkan semua. Tinggal. Bawa selai pinggang badan kau je. Jalan. Makanan pun tak payah bawa. Allah sediakan nanti. Ni. Wa zuru'in wa maqamin karim. Dan juga bagai jenis tanam-tanaman dan tempat-tempat kediaman yang indah. Maksudnya makanan-makanan mereka tu tak payah duk sibuk nak bawa. Ikut Musa, jalan. Tak ada makanan, Allah bagi. Ini tawakal pada Allah, Masya Allah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan juga kemewahan hidup kamu tinggal. Yang mereka sekian lama dah menikmati. Maksudnya ada hasil, unta dia orang jaga, kambing semua, tinggal. Jangan bawa, jalan. Tawakal, Allah akan jaga. Kalau selagi kau ikut Musa, selamat. Makanan Allah sediakan. Sehingga itulah dapatnya makanan manna wa salwa. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Demikianlah keadaannya, hukuman kami ke atas orang yang derhaka, Fir'aun dan angkatannya, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, Bani Israel. Mana? Jadi Fir'aun ni ada gundik-gundik. Adalah petugas guard jaga istana dia. Tapi mereka akhirnya ikut Musa. Jadi dia pakai istana, pakai baju hebat lah, baju perhiasan. Gundik-gundik ni macam-macam lah. Emas dia gantung sana, gantung sini. Maka yang tu dijadikan warisan untuk Bani Israel. Ambil. Dah. Yang tu benda melekat di badan. Bab makanan tadi tak payah nak bawa. Benda yang melekat. Lari ikut Musa malam tu juga. Maka ada yang melekat. Maksudnya bawa emas-emas perhiasan semua. Harta benda dan sebagainya yang melekat dengan badan mereka. Yang tu boleh bawa. Sehinggalah cerita dengan Musa Samiri dan sebagainya. Kadzalika warna fama bakat alaihimus sama. Akhirnya tenggelam Firaun, mati semuanya, hancur semua badan. Yang tak hancur hanya jasad Firaun. Hanya jasad Firaun sahaja yang tak hancur. Sengaja Allah tak hancurkan, bukan mukjizat Firaun, tidak. Tapi sengaja Allah kata dalam ayat lain surah Yunus, Allah Taala sebut kami selamatkan فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Hari ini kami selamatkan badan engkau, wahai Fir'aun, supaya orang ambil iktibar. Tengok, sampai sekarang ni masih ada badannya. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala kerana supaya kita dapat ambil pengajaran yang iktibar. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, masa saya duduk Mesir dulu, tak berani nak masuk. Bukan tak berani, takut apa. Mahal, kan? Kita student, mana ada duit. Kan? Kena bayar berapa puluh dolar, tambah kita orang asing pula. Dia kalau untuk orang dia hanya berapa duit genih dia aja. 10 genih ke 15 genih itu. Genih itu. Genih ni mata wang dia lah, Mesir. Pound dia. Tapi kalau untuk orang luar dia dengan dolar, 20 dolar apa. Allah, kita berkira tuan, kan? Jadi saya tak masuk tengok malah. Tapi orang masuk tengok boleh tengoklah jasad Fir'aun, bukan nak tengok hormat tapi tengok ambil iktibar. Allah suruh ambil iktibar. Fama bakat. Jadi Allah kata matinya Fir'aun dan geng dia semua tu, fama bakat alaihimus sama' wal ard. Langit, pintu langit langsung tak menangis. Dan bumi juga tak menangis. Wa ma kanu munzarin. Dan mereka tak bagi Allah tak bagi peluang dah. Kotlah selamat seorang dua ke, tak ada. Allah tak bagi peluang langsung. Semua mati. Binatang mereka mati. Semua harta lingkup. Kan? Dikatakan tuan-tuan, ma min abdin, setiap hamba kita semua orang Islam, lahu baban illa lahu baban. Semua kita ni ada dua pintu langit. Di langit ni untuk kita ada dua pintu. Pintu apa? Babun yanzilu minhu rizqah. Pintu Allah salurkan saluran rezeki sampai kita. Duduklah penjuru dunia mana pun. Tuan-tuan duduk Malaysia ke, tuan-tuan duduk di Rusia ke, pintu rezeki tu akan sampai pada tuan-tuan. Tak silap alamat orang kata. Wa babun yadkhulu fi amaluh. Yadkhulu fi amalah wa kalam. Dan satu pintu lagi amaluh wa kalamuh. Satu pintu lagi, pintu naik ke langit. Tadi yang turun rezeki, yang naik pula apa dia? Amalan kita, perkataan kita, kebaikan kita. Ataupun sebaliknya dosa. Kan? Amalan sembahyang kita akan sampai naik ke atas langit, dibawa oleh malaikat. Kalau sah, kalau baik. Jadi benda tu ada yang turun, ada yang naik. Sehingga bila
seorang soleh itu meninggal dunia, maka pintu rezeki dah tutup, pintu amalan pun dah tutup. Malaikat tahu. Selama ni amalan daripada syekh tu, tok syekh ni, tok alim tu naik wangi, cantik, bercahaya, indah, seronok malaikat langit tengok. Tapi dah stop, dia dah meninggal, dah stop. Tak ada lagi dah amalan dia naik. Kan? Sedih para malaikat, langit menangis, bumi menangis. Maka dikatakan siapa yang tak rasa sedih atas kematian hamba Allah yang saleh, tanda ada penyakit nifak dalam hatinya. Ada penyakit munafik. Dah ada tanda-tanda dot satu penyakit munafik. Dia tak rasa sedih langsung ni orang soleh mati. Ulama wali mati. Walaupun bukan Malaysia, luar mana negara kita dengar, Masya Allah ulama ni. Kita sekurang-kurangnya kena doa Fatihah ke sebagai takziah atas kematian dia. Tanda. Walaupun tak perlu nak Facebook semua tuan. Kan? Kita Masya Allah, mudahan Allah Ta'ala contohnya takziah. Dan ucapan. Jadi kena ada timbul rasa sedih atas kematian orang saleh. Kenapa? Seluruh alam ni rasa sedih. Takkan kita tak rasa sedih? Allah sendiri sebut, Fir'aun mati, dunia langsung tak sedih. Bumi tak sedih, langit tak sedih, semua alam tak sedih. Seronok pula sebab dia orang jahat. Aman dunia bila dia mati. Kan? Walaqad famakat alaihim as-sama' wal ardu ma kanu munzarin. Fa idza faqadahu bakiya alaihi. Apabila dah si fulan itu meninggal dunia, soleh tadi meninggal dunia, maka langit dan bumi akan menangis. Kata Imam Mujahid, bila seorang soleh, wali Allah, ulama meninggal dunia, langit dan bumi akan menangis selama 40 pagi, 40 hari. Tapi kita tak dengar lah, bukan macam tangisan manusia. Kita tak dengar, kita tak tahu pun. Bukanlah turun hujan, mungkin tak ada hujan pun. Bukan menangis tu dengan datang air, tapi kesedihan mereka. Berkabungnya langit ni. Imam Sayyidina Ali dan juga Abdullah bin Abbas mengatakan, bumi tempat dia duduk ibadah. Tuan-tuan selalu duduk semayang di Masjid Al-Falah. Bumi ni akan menangis atas kematian tuan-tuan yang saleh. Sedihnya. Dia selalu datang duduk berzikir kat sini, sujud kat sini. Ni tempat dia buat ibadah, tempat turunnya rahmat Allah. Tiba-tiba dia stop, dah tak ada dah. Bumi yang kata, akulah kurang dah seorang. Kan? Dah hilang dah seorang. Dulu rajin orang ni datang tadarus, sujud, qiyamul lail, sekian. Jadi bumi itu akan rasa sedih atas kewafatannya, dan tempat turun langit, turun amalan tadi, rezeki tadi pun berasa sedih. Sedih tu bukan sedih dalam macam manusia sedih sampai menangis, tapi tak nampaklah air keluar di sini, tak ada lah. Majazi yang kita tak nampak. Imam Al-Wahidi dalam kitabnya, dia mengatakan, Sayyidina Anas bin Malik berkata bahawa baginda Nabi SAW menyebut tentang hadis tadi, setiap orang ada dua pintu, pintu rezeki turun, pintu amalan naik. Bila dia meninggal, pintu tu dah tutup. Semua malaikat tahu Allah fulan ni dah meninggal. Sedih para malaikat. Begitu juga dalam hadis yang lain, ma min mu'min, setiap orang mukmin itu kalau mati dalam hutan mana pun, pasti langit akan sedih atas kematiannya. Banyak hadis yang menceritakan hal demikian. Jadi kita juga kena rasalah simpati, sedih. Ulama dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah tuan. Ada pula orang kata, baca Fatihah mana boleh, bid'ah, Rasulullah tak pernah baca Fatihah. Kan? Cukup dengan beberapa petanda Nabi menghadiahkan pahala. Pahala istighfar, pahala ini. Takkan Nabi nak sebut baca Fatihah, baca istighfar, baca ayat ni, baca tak detail. Umum, Nabi bagi kaedah umum. Boleh hadiah pahala. Sehingga Nabi kata, istaghfiru li akhikum, kata pada para sahabat, pergilah ziarah Uhud, dah setahun dah perang Uhud, pergilah kamu sana dan istighfarkanlah, hadiah istighfar untuk saudara-saudara kamu. Jadi kadang-kadang orang terpengaruh, tak ada dalil jangan buat, tak ada dalil jangan buat, tak ada dalil jangan buat. Dia perlu pada dalil yang satu persatu. Dah cukup Nabi bagi kaedah umum, kita guna kaedah tersebut. Hadiah pahala, pahala amalan, pahala bacaan kita, termasuk Al-Quran. Itu yang difaham oleh para sahabat. Sahabat sendiri yang menghadiahkan bacaan Al-Quran dan sebagainya lah. Demikian. Walaqad najjayna bani Israil minal azabil muhin. Dan Bani Israel kami selamatkan daripada azab yang hina itu, tenggelam. Min Fir'aun, daripada azab yang
azab yang hina iaitu ancaman ataupun azab daripada Firaun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin, sungguhnya dia ni sangat sombong di kalangan orang yang melampau sangat. Walaqad ikhtarnahum 'ala ilmin 'alal 'alamin, dan demi sungguhnya kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya daripada kedudukan dunia. Jadi sehingga Bani Israel sampai sekarang ni mereka mendabik dada. Memang waktu tu Bani Israel taat pada Nabi Musa. Yang taat pada Nabi Musa, Allah kata kami angkatkan martabat mereka kerana keimanan mereka pada Musa. Tapi bila mereka menentang Musa, Allah hina. Tapi Bani Israel dia anggap dia ni lah anak emas Allah. Allah paling sayang Bani Israel. Dan harta seluruh dunia ni, rumah tuan-tuan, kereta tuan-tuan, emas perak tuan-tuan adalah harta Bani Israel. Tuan-tuan yang curi. Itu akidah orang Yahudi. Akidah orang Yahudi menganggap rumah kita, kereta kita, tanah kita, apa segala yang orang Islam miliki, itu asalnya Bani Israel punya. Orang Islam curi. Orang Islam curi. Sebab tu di Palestin, dia halau keluar gitu je. Selai sepinggang keluar. Dia ambil bandar Bani Israel dari mana, duduklah rumah tu. Duduk rumah tu dia mengaku semua, ni kipas aku punya, ni kapet aku punya, ni baju baju dia Arab tu pun dia kata aku punya, mana boleh kau ambil, ni aku punya. Sebab dia anggap bahawa dia bukan rampas, bukan curi, tapi dia ambil balik hak dia. Sebab harta dunia ni semua hak Bani Israel. Orang Islam tu curi, orang kafir tu, orang Kristian curi dan sebagainya. Dia ambil balik. Sebab tu dia halau senang-senang je orang Arab. Walaqad ikhtarnahum. Sebab tu Allah kata kami milih mereka. Mereka di sini Bani Israel, siapa dia? Yang ikut Musa, yang beriman dengan Musa pada waktu tu. Tapi mereka kebanyakan kemudian jadi murtad pula. Allah hina pula dengan penghinaan. Wa ataina minal ayati ma fi bala'um mubin, dan kami berikan pada mereka berbagai-bagai mukjizat keistimewaan yang mengandungi balak ujian yang jelas. Ujian apa? Bagi makanan turun mai daripada langit, tuan-tuan. Air dahaga je tu, Nabi Musa ketuk batu keluar paip air. 12 mata air. Hebat. Tak payah nak korek perigi. Ketuk itu keluar air. Minta makanan mai daripada langit. Istimewa, Allah bagi keistimewaan kerana beriman pada Musa, taat pada Musa. Inna haula'i la yaqulun, mereka itu berkata in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Azan, kita bagi ruang pada azan itu semua. Sebenarnya Allah bagi ancaman kepada orang musyrikin yang mengucap, yang mengatakan in hiya illa mautatunal ula. Dia kata kita mati sekali je, hidup kita ni mati sekali je. Masuk kubur habis tak ada apa. Wa ma nahnu bimunsyarin, kita takkan bangkit. Mengarutlah kata hidup baliklah, bangkit balik dari kubur tu bohong. Ini engkar, perkataan engkar daripada pada orang Quraisy Mekah. Cabar Nabi Muhammad. Kalau kau kata boleh hidup balik, dia cabar Nabi Muhammad. Fa'tu bi abaina, bawa main nenek moyang kami yang dah mati lama tu, bawa main kehidupkan balik, suruh bongkar balik. Antara mereka minta adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni nenek moyang bangsa Quraisy yang paling yang atas kan, antara yang teratas. Jadi minta hidupkan balik. Nabi diam. Allah pun tak bagi jawapan apa. Akhirnya Allah turun ayat, ahum khairun, adakah mereka tu lebih baik ataupun qaum Tuba' lagi baik? Siapa dia qaum Tuba'? Kita kenalkan sikit tuan-tuan. Qaum Tuba'. Tuba' ni pangkat. Kalau kita kata, maulah kalau Malaysia ni ada agung, Tuba' tu bukanlah nama orang, tapi panggilan kepada pemimpin kabilah masyarakat. Kalau di Parsi Kisra, Kaisar, untuk Rum Kaisar. Kalau di Mesir Firaun tu bukan nama, tu jawatan dia, jawatan paling tinggi. Jadi Tuba' ni bermula daripada zaman sebelum zaman Nabi Musa. Dia hidup setelah Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat. Jadi mereka hidupnya di Yaman. Pemimpin raja mereka dipanggil dengan Tuba'. Raja mereka ada Tuba' 1, Tuba' 2, nama-nama lain. Tapi Allah Ta'ala sebut ayat ni berkaitan dengan Tuba' yang baik. Kaum Tuba' yang baik. Asalnya mereka sembah berhala. Akhirnya dia merantau. Raja Tuba' ni yang nama dia adalah As'ad bin Abu Quraib. As'ad Abu Quraib nama dia. As'ad Abu Quraib. Dia menjelajah dunia sampai ke Iran sana. Waktu tu
jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi. Ya, sebab syariat tu, syariat Nabi Muhammad belum ada. Ni zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi dia ikutlah, akhirnya dia ikut ajaran Nabi Musa melalui pendeta-pendeta Yahudi. Maka dia nak datang ke, lalu nak balik ke Yaman tu, dia lalu di Yathrib, iaitu Madinah. Zaman dulu nama Yathrib. Maka dia nak bunuh semua orang yang tak nak ikut ajaran Yahudi. Tapi pendeta Yahudi tahan. Pendeta Yahudi di Madinah tahan dia. Jangan bunuh macam tu. Biarlah dia orang tak nak ikut sudah apa semuanya. Kan? Jadi tak jadi bunuh. Lepas tu dia menuju pula sampai ke Mekah. Waktu tu dah ada Kaabah. Maka dia target dia nak runtuh Kaabah. Sebab Kaabah ni agama macam agama dia dulu, sembah berhala. Jadi dia bawa agama Yahudi yang baru ni, dia nak roboh lah. Kononnya itu penyembah berhala punya. Akhirnya dua orang pendeta Yahudi ni beri nasihat pada dia. Ada dua pendeta Yahudi yang ikut dia. Jangan. Ini negeri ini Allah yang jaga. Negara Mekah ni, Kaabah ni Allah yang jaga. Kalau kau musnahkan, engkau akan dapat bencana daripada Allah. Akhirnya dia pun takut nak robohkan Kaabah. Tak jadi nak robohkan Kaabah. Maka dia pun pergilah dan beribadah cara zaman dulu. Beribadah di keliling Kaabah. Dan waktu tu dinding Kaabah belum ada kelambu. Maka dialah orang pertama yang buat kelambu Kaabah. Zaman dia bila, tuan-tuan? Zaman dia jarak dengan Nabi Muhammad 700 tahun. Jadi dia lebih awal daripada Nabi Isa. Tuba' ni lebih awal daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. Dia 700 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan zaman pemerintahan As'ad ni, Raja Tuba' yang Allah sebut di sini, dia memerintah selama 3 abad, 4 sehingga 3 abad setengah. 3 abad lebih lah, lebih daripada 3 abad. 300 tahun lebih. Dialah yang raja yang paling lama memegang tampuk pemerintahan kerajaan Himyar, yang dipanggil kerajaan tu, empire tu Empire Himyar. Rajanya dipanggil Tuba'. Nama dia As'ad. Tuan-tuan, keliru tu kan. Akhirnya kuburnya salah seorang imam tafsir menyebut dia dikebumikan di San'a, dan dia orang beriman. Sehingga Nabi kata jangan cerca Raja Tuba' kerana dia telah beriman. La tasubbu Tub'an fa innahu kana qad aslam. Jangan kamu hina Tuba', raja tu, kerana dia dah masuk Islam, mati dalam Islam. Jadi maka pengikut dia, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Akhirnya penyembah berhala, empire dia luas. Maka Allah bagi contoh, orang musyrik yang duk lawan Nabi Muhammad, kamu lebih baik ke ataupun kaum Tuba' tu lagi baik? Kaum Tuba' ni empire hebat, raja, harta banyak, besar, luas negara dia, kekuasaannya hebat, tapi dia boleh ikut ajaran Allah? Boleh je terima ajaran Allah? Kamu ni kuasa kamu hanya Mekah je, sama mana Mekah? Pun dah bantah sampai lawan tak nak ikut ajaran Nabi Muhammad. Belagak sangat kan? Negeri kecil je tak nak ikut ajaran Nabi Muhammad. Tengok Tuba', empire dia luas sampai ke Iran sana tu. Daripada Yaman, empire dia luas, negara dia. Tapi dia beriman ikut ajaran Allah, iaitu syariat Nabi Musa alaihissalam 700 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan Tuba' itu mungkin dilantik menjadi nabi. Dilantik menjadi nabi. Sebagian kata tidak, dia tak dilantik jadi nabi pun. Dan Sa'id bin Jubair mengatakan dialah orang pertama yang membuat kelambu Kaabah, sehingga benda tu berterusan sampai hari ni. Kan? Cuma jadual tukar kelambu Kaabah tu mutakhir ni jadi setahun sekali. Dulunya pada tanggal 9 Zulhijjah orang pergi ke Arafah. Orang Mekah semua pergi Arafah, orang buat haji semua pergi Arafah, berjuta duduk ke Arafah, dia tukar kelambu Kaabah. Cuma tahun ni baru mula, tahun haji yang lepas ni baru mula tukar kelambu Kaabah pada awal Muharram. Mungkin akan jadi jadual rutin setiap tahun tukar kelambu Kaabah pada tanggal awal Muharram. Wallahu alam. Jadi itu kaum Tuba'. Allah kata ke mereka lebih, orang Mekah ni lebih baik ke ataupun Tuba'? Tuba' lagi hebat.
Tapi mereka tetap beriman. Walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Mereka semua, mereka maksudnya orang kafir Quraisy, mujrim, orang yang penjenayah, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi itu sebagai sia-sia. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami menciptakan langit bumi itu semuanya ada tugas, ada kepentingannya dengan kebenaran, membawa kepentingan Allah Ta'ala. Aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakannya mereka tak faham hal demikian. Ini disebut dalam ayat yang lain, fa hasibtum annama khalaqnakum abathan, adakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu ini sia-sia? Maksudnya hidup seronok kat dunia, cukup mati masuk kubur habis, jadi tanah gitu kosong je, tak ada apa. Tu ciptaan sia-sia? Tak. Ciptaan kita tak sia-sia. Hidup ni, apa yang dalam kehidupan kita ni baik buruk akan bawa pada alam setelah kita mati. Dibangkitkan semula, hidupkan semula. Ini jadi penentu. Dia kata para ulama, Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim, amalan yang paling penting Allah nak menilai baik buruk adalah penghujung hayat. Khawatim, mati kita macam mana? Mati kita dalam keadaan tempat yang baik, keadaan yang baik, kita taat perintah Allah, selamat perjalanan setelah mati. Kubur, mahsyar, bangkit kubur, kumpul di mahsyar, timbang mizan, lintas semuanya sampai syurga. Kalau selamat yang awal tadi ni, ketika saat kematian. Kalau tang tu tak selamat, ke depan tu macam-macam, akan menghadapi azab wal iyad billah. Yub'atsu al-'abdu ala ma mata alaih. Dibangkitkan seorang di mahsyar nanti bergantung macam mana cara dia mati dulu. Kalau mati dengan su'il khatimah, bangkit dengan kumpulan orang yang kena azab. Kalau mati dengan husnul khatimah, mati yang baik, dia jaga taat perintah Allah baik semuanya, dia sempat bertaubat, pasti bangkit bersama dengan kumpulan yang selamat, mendapat jalan yang baik. Jadi tuan-tuan, kita ni jangan lepas daripada doa. Doa apa? Husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Jangan kau matikan kami dengan su'il khatimah. Ini penentu kita nak ke depan tu macam mana. Ini dia penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Malah kalau Allah sayang dengan seorang hamba, walaupun hidup hayat awalnya macam-macam lah, dosa, bergelumang dengan dosa, tapi mungkin penghujung hayat dia sempat bertaubat, sempatlah datang masjid, sujud, minta sembahyang taubat, buat kemalai apa semuanya, buat benda yang baik. Harta dia pun dia dah mula jadi pemurah, baik-baik kepada kebajikan-kebajikan. Itu tanda Allah sayang dengan, Allah nak selamatkan dia. Waktu Allah bawa pada jalan taubat, selamat dia. Tak lama mati dalam keadaan itu, yang depannya, yang lepasnya semua dipadamkan dosa-dosanya, insya-Allah. Tapi kalau Allah benci dengan seorang hamba, awalnya mungkin nampak bagus, bagus, tapi hujungnya na'udzubillah, dia guna harta ke arah maksiat, dia guna kuasa ke arah maksiat, dia tak bertaubat, dia jauh daripada Allah, tinggal ajaran, mati macam tu. Na'udzubillah, ini manusia yang Allah benci. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikurniakan husnul khatimah saat kematian. Dan itulah sikit sebanyak apa yang dapat kita mengajar di sini. Yang pertama, kisah Fir'aun tadi, dan yang kedua tentang langit bumi punya rasa sedih bila orang soleh meninggal, tapi mereka tak rasa sedih langsung kalau orang yang ahli maksiat meninggal dunia. Dan disebutkan tentang kaum Tubba' tadi, cerita Tubba' tadi sikit sebanyak saya dah sebut tadi. Mudah-mudahan jadi iktibar pengajaran. Dan nak sebutnya bahawa kaum Tubba' akhirnya mereka, kebanyakannya mereka beriman pada ajaran Nabi Musa AS, sehingga mati dalam keadaan Islam. Maka Allah angkatkan nama mereka, diberikan kemuliaan, sehingga cerita mereka disebut dalam Al-Quran. Walaupun sebagian ulama mengatakan Tubba' itu bukan Nabi pun, tak payah nak cerita sepatutnya dalam Quran. Tapi kerana dia sanggup, walaupun dia ada rajanya besar, empire yang besar, kekayaannya hebat segala, tapi dia sanggup sujud pada Allah Ta'ala, bertaubat ikut ajaran Nabi Musa AS. Maka Allah muliakan nama mereka disebut dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Dan kita dapat iktibar pengajaran daripadanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtimna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna
اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا أكرم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم.